saya, punca berlakunya gangguan seksual ni di Malaysia ni antara salah satunya adalah tidak mempunyai akhlak yang baik dan tidak mengamalkan ajaran agama yang telah dituntut dalam kehidupan. Selain itu, didikan daripada kecil juga merupakan salah satu punca berlakunya gangguan seksual ini. Dan selalunya bila seseorang tu dia tidak punya rasa takut kepada Tuhan, pasti perkara-perkara yang tidak baik dan tanpa rasa bersalah dia akan buat. Contohnya gangguan seksual. Setengah mangsa ni takut untuk membuat laporan polis ataupun melaporkan pada pihak berkuasa kerana diorang ni takut dipersalahkan. Okay, sebabnya ada setengah individu ni akan cuba mengaitkan kejadian yang berlaku ni dengan cara pemakaian, tingkah laku, dan juga ada paling ekstrim diorang ni katakan yang mangsa ni melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti tidak bermoral seperti pergaulan bebas dan juga gejala rempit. Jadi diorang ni pun takut membuat laporan. Gangguan seksual ini akan memberikan kesan jangka panjang kepada mangsa serta akan mengganggu emosi dan jiwa mereka sekiranya mereka tidak dapat mengawal perasaan. Perlakuan yang tidak direlakan oleh mangsa ini juga akan menyebabkan mangsa mengalami trauma yang akan mengganggu kehidupan seharian mereka. Mangsa juga mungkin akan menghadapi beberapa situasi seperti mimpi ngeri, serangan panik, dan juga masalah kesusahan untuk tidur. Hai. Erin, tadi tak datang ke kelas. Mimpi apa pula dia ni? Do that one dance, baby. That one dance. Selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk gangguan seksual dalam kalangan masyarakat Malaysia berdasarkan falsafah kemanusiaan. Saya Jaslyn Tan Ching Fong, matrik nombor 270082 ingin membentangkan maklumat dan fakta isu. Definisi gangguan seksual bermaksud perlakuan yang kurang disenangi sama ada melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan boleh dianggap sebagai satu pencabulan marah dan ancaman terhadap diri mangsa. Gangguan seksual ini mampu menyebabkan beberapa kesan kepada mangsa seperti trauma, kemurungan dan gangguan emosi. Oleh itu, isu gangguan seksual ini perlu diberikan perhatian daripada semua golongan masyarakat demi mengelakkan lebih ramai mangsa yang akan terlibat.
Gangguan seksual boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira jantina maupun peringkat umur, namun golongan wanita dan golongan kanak-kanak perempuan merupakan golongan tertinggi yang terjejas melalui isu ini. Contoh gangguan seksual adalah seperti meraba, cubaan untuk merapati seseorang, menghantar video-video yang mengandungi unsur lucah, dan apa-apa perkara yang menyebabkan seseorang itu tersinggung atau terugut. Gangguan seksual ini juga boleh berlaku sama ada sesama jantina, iaitu antara lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan, dan juga berlainan jantina, iaitu antara lelaki dan juga perempuan. Terdapat beberapa bentuk gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara lisan, iaitu penggunaan bahasa lucah melalui perbuatan, jenaka, bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Yang kedua adalah gangguan secara isyarat, iaitu bukan lisan, yang dipamerkan melalui sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat lain. Yang ketiga adalah gangguan secara visual, yaitu perlakuan menghantar nota, SMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsurkan lucah melalui penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi. Yang keempat adalah gangguan secara psikologi, yaitu perbuatan cuba merapati seseorang secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual melalui sebarang bentuk peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental. Yang terakhir adalah gangguan secara fizikal, yaitu mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa. Contohnya seperti memegang, memeluk, menepuk, mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa berasa tersinggung atau terhina. Assalamualaikum, nama saya Balkis binti Zarudin dan nombor matrik saya 280160. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kes gangguan seksual di Malaysia. Kes yang pertama merupakan kes gangguan seksual yang dilakukan oleh anggota polis ketika Segatan Jalan Raya di Jalan Duta pada 13 Februari 2021. Wanita ataupun mangsa yang dikenali sebagai Sabi Yusof memaklumkan ditahan selepas tidak membawa lesen memandu di Sekatan Jalan Raya di Jalan Duta tersebut. Dia juga turut diminta untuk mengumpulkan surat kebenaran untuk pergerakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, menunjukkan kebenaran tersebut di dalam sistem atas talian di telefon miliknya. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan tersebut sedang dilakukan, salah seorang daripada anggota polis bertanyakan soalan kepada mangsa sama ada dia memakai baju dalam ataupun tidak. Selain turut mendakwa tidak akan disaman sekiranya dia menunjukkan kepada polis tersebut. Wanita itu kemudian enggan menuruti permintaan itu dan meminta agar anggota polis tersebut mengeluarkan saman. Di sini kita dapat lihat kes gangguan seksual yang dilakukan sendiri oleh anggota polis terhadap mangsa yang merupakan seorang wanita ketika berada di Sekatan Jalan Raya. Kes yang kedua ialah kes Nurul Jazlin yang berlaku pada tahun 2007, iaitu 20 Ogos. Nurul Jazlin dipercayai hilang selepas keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju pada 20 Ogos 2007. Misteri kehilangannya terjawab apabila mayatnya yang tidak berbaju diletakkan di dalam beg dipercayai didera secara seksual ditemui oleh pemilik lot kedai di Jalan PJS 1 Taman Petaling Jaya Utama. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan yang menyayat hati apabila kemaluannya disumbat dengan timun dan terung yang menyebabkan rektumnya pecah dan jangkitan kuman yang menjadi faktor penyumbang kepada kematiannya. Di sini kita dapat lihat kes gangguan seksual yang dilakukan ke atas kanak-kanak. Selamat sejahtera, nama saya Sarah Sundrahana Perempuan Kanisen. Nama matrik saya 277575. Hari ini saya menerangkan tentang kaedah kajian. Kaedah kajian adalah elemen penting untuk mendapatkan maklumat berkaitan tajuk kami, iaitu gangguan seksual dalam kalangan masyarakat Malaysia. Terdapat 3 kaedahnya. Yang pertama, tinjauan, keduanya dokumentasi, yang ketiganya temu bual. Dalam tinjauan terdapat 8 soalannya. Seterusnya dokumentasi. Ini adalah contoh yang terdapat dalam dokumentasi poster gangguan seksual di Malaysia dan data statistik gangguan seksual.
Temu bual. Temu bual dijalankan secara menggunakan video call bersama 3 responden yang terdiri daripada lelaki dan wanita. Rumusan kajian. Berdasarkan tinjauan dokumentasi dan temu bual yang dijalankan, kami dapat merumuskan bahawa majoriti rakyat Malaysia mengetahui kewujudan masalah gangguan seksual di negara kita, di samping pernah mengalami sendiri atau mengetahui bahawa kenalan mereka pernah menghadapi masalah ini. Berdasarkan tinjauan Google Form, kesan gangguan seksual yang telah dipilih oleh majoriti responden kami ialah trauma, manakala punca gangguan seksual yang banyak dipilih ialah kurang didikan agama. Seterusnya, majoriti responden merasakan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat mampu menyelesaikan masalah ini. Tambahan pula, terdapat pelbagai maklumat mengenai tajuk kami yang dapat dicari berdasarkan dokumentasi seperti definisi dan bentuk-bentuk gangguan seksual di Malaysia. Akhir sekali, kami dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai isu kami berdasarkan temu bual bersama 3 responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berusia 18 hingga 22 tahun. Oleh itu, isu ini sangat sesuai dikaji oleh kami berdasarkan pelbagai domain falsafah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nurul Ashikin binti Samsul, nombor metrik 280210. Hari ini saya akan membincangkan tentang 3 punca yang menyebabkan gangguan seksual berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Punca pertama ialah kerana kurangnya didikan agama. Punca ini dapat dibincangkan berdasarkan falsafah objek iaitu pemikiran abstraksi. Berdasarkan statistik, terdapat peningkatan kes gangguan seksual melibatkan golongan wanita dan kanak-kanak perempuan di dalam negara. Kurangnya didikan agama akan melahirkan golongan remaja dan orang dewasa yang tidak tahu membezakan antara perkara baik dan perkara buruk. Seterusnya, ini akan mendorong mereka untuk melakukan masalah sosial seperti gangguan seksual. Ibu bapa yang tidak mengamalkan ajaran agama akan melahirkan anak-anak yang tidak percaya akan konsep Tuhan dan agama. Anak-anak ini akan menyebabkan kesukaran dalam menghentikan masalah gangguan seksual dalam negara kerana mereka terlampau mengikut hawa nafsu tanpa adanya pegangan agama yang kuat. Ini membuktikan bahawa pendidikan agama adalah tunjang kepada pembentukan akhlak dan pribadi yang cemerlang. Punca kedua ialah tekanan dan emosi yang tidak stabil. Ini dapat dilihat berdasarkan falsafah psikologi dan sosiologi. Falsafah ini berperanan membentuk jiwa manusia melalui konsep kesan. Emosi yang stabil mampu melahirkan manusia yang cemerlang dan berjaya dalam kehidupan. Namun, tekanan maupun stres akan menjadikan emosi seseorang individu itu tidak stabil. Seseorang yang terlampau merasa tertekan dan stres akan sanggup melakukan kesalahan gangguan seksual sebagai cara untuk menenangkan diri dan melampiaskan nafsu selanjutnya. Kesimpulannya, stres dirumuskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dapat menyebabkan masalah tingkah laku dalam kalangan masyarakat. Punca terakhir ialah sikap masyarakat Malaysia yang suka menuding jari dan membuat andaian yang tidak benar. Punca ini dapat dibincangkan berdasarkan falsafah logik iaitu pemikiran falasi yang tidak formal. Apabila terdapat kes gangguan seksual yang berlaku di Malaysia, pasti ada yang akan mengaitkannya dengan situasi yang berlaku sebelum insiden tersebut, seperti pemakaian golongan wanita. Mereka beranggapan bahawa pemakaian wanita yang menjolok mata menyebabkan seseorang lelaki itu untuk melakukan gangguan seksual. Anggapan ini bertepatan dengan falasi yang tidak formal iaitu apa sahaja yang berlaku maka apa yang berlaku sebelumnya dianggap sebagai penyebab. Sikap dan pemikiran segelintir masyarakat Malaysia yang suka menuding jari ini mesti tidak dapat menyelesaikan masalah. Malah, ini akan menyebabkan golongan pelaku yang suka melakukan gangguan seksual ini bertindak lebih berani kerana mangsa gangguan juga akan dipersalahkan. Pemikiran falasi ini dikatakan membuat kesilapan secara informal kerana tidak membuat pelanggaran hukum secara logik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lawani, nombor matriks 279238. Saya akan membincangkan kesan-kesan akibat gangguan seksual dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kesan yang pertama ialah melahirkan insan yang lemah emosi. Kesan ini dapat dirumuskan dan dikaji melalui domain falsafah psikologi. Gangguan seksual seperti perbuatan meraba, menyentuh alat sulit dan sebagainya terhadap golongan wanita akan melahirkan generasi yang lemah emosinya, yang akan mendorong kepada masalah kemurungan dan masalah depresi. Mangsa akan mengalami cacat dari segi emosi kerana mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada gangguan seksual yang telah berlaku, terutamanya apabila ia berulang. Seterusnya, kesan gangguan seksual juga akan melahirkan golongan yang tidak percaya akan Tuhan. Kesan ini
dapat dikaitkan dengan domain falsafah metafizik, iaitu teori materialisme. Masalah gangguan seksual dapat memberikan kesan kepada diri mangsa seperti trauma berlebihan yang membawa kepada perubahan cara berfikir dan tingkah laku. Trauma yang kronik akan menyebabkan mangsa berfikir kenapa Tuhan mengujinya sebegitu dan kenapa Tuhan tidak membantunya. Hal ini akan menyebabkan perasaan marah yang mendalam dalam diri mangsa yang akhirnya akan menyebabkan mangsa tidak percaya akan Tuhan. Selain itu, gangguan seksual juga akan menyebabkan dusurnya nilai kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat Malaysia. Kesan ini boleh dilihat dari perspektif falsafah kebangsaan, iaitu ideologi rukun negara. Rukun negara yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan, sangat penting dalam membentuk cara hidup dan norma kehidupan yang penuh dengan adab dan sahsia yang baik bagi membentuk masyarakat yang harmoni. Masalah gangguan seksual yang wujud ini jelas bertentangan dengan rukun negara yang terakhir ini. Sikap saling menghormati sesama individu akan hilang apabila pelaku melakukan gangguan seksual tanpa persetujuan dan secara paksaan kepada mangsa. Apabila nilai kesopanan dan kesusilaan semakin mudah akibat gangguan seksual, hal ini akan menunjukkan ketakutan dalam diri masyarakat Malaysia, terutamanya golongan wanita. Saya akan membincangkan tentang penyelesaian isu gangguan seksual yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 4 aspek, iaitu aspek jasmani, aspek emosi, aspek rohani dan aspek intelek. Yang pertama adalah aspek jasmani. Penekanan aspek jasmani ini adalah untuk mewujudkan tubuh badan dan jasmani yang sihat serta kuat demi kebaikan semua pihak di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia juga haruslah mewajibkan pembelajaran sekurang-kurangnya satu jenis seni mempertahankan diri dalam slot kurikulum kepada semua pelajar. Seni mempertahankan diri ini juga dapat digunakan untuk menyelamatkan diri ketika sedang menghadapi gangguan seksual, terutamanya di tempat awam. Hal ini adalah bertepatan dengan definisi aspek jasmani dan peranan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk memastikan tubuh badan yang sihat serta melahirkan individu yang dapat memberikan sumbangan kepada kemakmuran masyarakat dan negara. Aspek yang kedua adalah aspek emosi. Penekanan aspek emosi ini adalah untuk membentuk emosi yang matang dan stabil serta dapat mengawal tingkah laku. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, setiap sekolah di Malaysia boleh mengambil inisiatif dengan mengadakan ceramah kaunseling atau motivasi bagi memberi peluang kepada anak-anak atau pelajar supaya mereka dapat merasakan ada yang prihatin terhadap mereka serta dapat menenangkan fikiran mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga wajarlah menggalakkan para majikan dalam sektor swasta atau sebagainya untuk melaksanakan sesi kaunseling kepada pekerjanya bagi mengelakkan berlakunya kepincangan emosi seperti yang ditekankan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh yang demikian, emosi yang stabil dapat mengelakkan berlakunya gangguan seksual kerana mampu mengawal tingkah laku yang menepati aspek emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspek rohani berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan rukun negara. Aspek dan prinsip ini fokus untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sedar dan percaya akan kewujudan Tuhan di samping mengamalkan ajaran agama yang dianuti sepenuhnya. Umum mengetahui, rukun negara adalah panduan hidup setiap rakyat Malaysia. Oleh itu, ibu bapa wajarlah mengamalkan rukun negara dalam kehidupan. Ibu bapa yang mengamalkan rukun negara pasti akan memberikan ajaran agama yang secukupnya kepada anak-anak sejak kecil lagi, di samping menjadi suri teladan dalam mengamalkan ajaran agama. Anak-anak yang dididik dengan didikan agama yang secukupnya sejak kecil lagi pasti akan takut untuk melaksanakan perkara-perkara yang negatif seperti gangguan seksual kerana mereka percaya akan konsep pahala dan dosa. Seterusnya,
pihak sekolah bolehlah memperkasakan lagi sistem pendidikan agama di negara kita dengan melaksanakan program ceramah agama atau moral yang mengandungi pelbagai aktiviti menarik seperti cabutan pertua sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hal ini akan membolehkan pelajar untuk belajar ilmu agama dalam suasana yang ceria. Pengamalan aspek dan prinsip ini pasti akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai murni yang baik dan berperibadi mulia yang menepati falsafah pendidikan kebangsaan. Aspek intelek. Aspek ini fokus kepada kemahiran berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif. Berdasarkan prinsip ini, pihak kerajaan bolehlah bekerjasama dengan pihak media massa dan juga NGO untuk membuat iklan yang memberikan ilmu konsep kesedaran gangguan seksual kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa perbuatan dan kata-kata yang boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual di samping mengetahui langkah-langkah untuk menghadapi gangguan seksual seperti membawa pepper spray bagi kaum wanita sewaktu berada di luar. Pemberian ilmu gangguan seksual ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai daya ketahanan diri yang kuat demi menghadapi cabaran hidup. Prinsip kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat Malaysia diikat oleh undang-undang. Oleh itu, pihak kerajaan wajarlah meluluskan satu undang-undang gangguan seksual yang memperuntukkan hukuman yang berat seperti hukuman penjara 15 tahun. Buat masa kini, tiada undang-undang khusus yang menyeluruh bagi gangguan seksual. Kesimpulannya, masalah gangguan seksual yang semakin meningkat dari masa ke semasa telah menjadi satu kebimbangan kepada masyarakat Malaysia. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk menyelesaikan isu ini berdasarkan 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Terima kasih.